Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi pada jam ini bersama saya Jija Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan Hafizi, hari ini hari Rabu 18 November pastinya kita akan bawakan tumpuan yang kita bawakan secara dalam 24 jam ini di Astro Awani khususnya. Dan apa yang perlu anda tahu adalah sebenarnya semalam kita ada bawakan pendedahan daripada satu dokumentari yang disiarkan oleh stesen penyiaran Al Jazeera mengenai satu pengakuan oleh suspek dalam buruan untuk kes 1MDB, Lotek Jo atau Jolo, yang dilihat menjadi mastermind dalam skandal 1MDB itu. Beliau berkata bahawa beliau percaya dia tidak melakukan kesalahan dan hanya meminjam wang daripada 1MDB, dan pengakuan itu telah dibuat melalui satu rakaman telefon dengan bekas pegawai kerajaan di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah didedahkan oleh dokumentari Al Jazeera itu. Dan ini kita bawakan perkembangan daripada perkara tersebut, yang mana salah seorang salah seorang anggota Jawatan Kuasa Amanah Nasional, Faiz Fazil, yang mengatakan bahawa Datuk Seri Najib Razak perlu mengheret Jolo ke mahkamah jika ikhlas mahu membersihkan namanya daripada tuduhan skandal 1MDB. Dan kata Faiz, pendedahan terbaru ahli perniagaan dalam buruan Jolo itu menerusi dokumentari khas Al Jazeera yang bertajuk Jolo Hunt for a Fugitive adalah satu tuduhan yang berat. Dan katanya dalam dokumentari tersebut, Jolo ada mendakwa Najib yang ketika itu Perdana Menteri Malaysia berkuasa ke atas kelulusan semua transaksi 1MDB adalah merupakan satu bukti terbaru berkaitan penyelewengan wang skandal melibatkan dana hampir 20 bilion ringgit itu. Betul, dan katanya Jolo menuduh pentadbiran Najib tidak mahu mendedahkan dokumen ketika dia berunding bagi penyelesaian tuntutan mahkamah 1MDB dan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat, seolah-olah misteri kehilangan Jolo ini mungkin dilindungi oleh seseorang yang berkuasa. Dan boleh saksikan ini antara perkembangannya, kita dapat saksikan melihat kepada kenyataan daripada Jolo itu, dan kenyataan daripada Jolo itu juga nampaknya telah pun dipertikaikan dari segi ketulinannya ataupun benarkah ia itu betul atau tidak. Jadi apa yang dikatakan oleh pengakuan ahli perniagaan dalam buruan Jolo ataupun Jolo melalui rakaman perbualan telefon dengan bekas pegawai kerajaan di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad perlu dinilai dengan lebih berhati-hati. Dan kata Muhammad Farhan Muhammad Syafiee yang juga merupakan salah seorang pasukan guaman Datuk Seri Najib Tun Razak berkata kenyataan itu tidak boleh diterima bulat-bulat, dan katanya penting untuk melihat konteks kenyataan Jolo secara menyeluruh, di mana dia sebenarnya bukan saja mengaku melakukan kesalahan, tetapi dia juga cuba membuat perjanjian dengan pentadbiran Pakatan Harapan bagi mengelak daripada didakwa. Dan laporan itu, kata Farhan, lagi menegaskan bahawa pihaknya kekal dengan pendirian iaitu untuk membawa Jolo kembali ke Malaysia dan berdepan dengan tindakan mahkamah dan sebagainya. Ya, sebenarnya semalam dalam pendedahan yang sama, Jolo ada mengatakan bahawa dia sedia memulangkan semula wang berkenaan aset yang dipinjamnya asalkan dia tidak didakwa di mahkamah. Dan katanya semua benda-benda yang dia beli itu adalah satu pinjaman, dan secara langsung atau tidak langsung. Tapi katanya kalau nak saya bekerjasama boleh, tapi saya boleh pulangkan tapi jangan didakwa. Tapi dalam masa yang sama kita dah minta pandangan daripada Datuk Seri Akbar Sattar yang merupakan Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia, yang mengatakan bahawa tidak adil bagi Malaysia sekiranya Jolo tidak didakwa di mahkamah semata-mata kerana dia sedia bekerjasama dengan pihak berkuasa dan mengembalikan semula wang dan aset 1MDB. Dan kata Datuk Seri Akbar Sattar, mahkamah yang sepatutnya menentukan setiap tindakan
tindakan dan hukuman terhadap ahli perniagaan dalam buruan itu dan dia harus pulang ke Malaysia untuk dibicarakan. Katanya kalau nak kembalikan wang, kita tak akan dakwa, ini tidak adil. Yang penting kita di Malaysia, SPRM ada peranan untuk dakwa dia di mahkamah. Jadi mustahak untuk apa juga tindakan yang dilakukan di mahkamah, kena pastikan apabila mahkamah buat keputusan sama ada penjara atau tidak, itu adalah dalam bidang kuasa mahkamah. Itu antara development story daripada pendedahan Jolo yang mengatakan bahawa beliau sedia memulangkan aset sekiranya tidak didakwa dan hanya meminjam sahaja wang berbilion dolar itu. Betul, dan kita dapat saksikan juga satu kenyataan dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara yang mengatakan kalau tidak bersalah kenapa takut untuk pulang. Itu soal daripada Ketua Polis Negara kepada Jolo sendiri yang melihat kepada beliau ahli parlimen dalam buruan iaitu Jolo itu tidak perlu takut untuk kembali ke Malaysia sekiranya dia merasakan dirinya tidak bersalah dalam skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB, dan Ketua Polis Negara begitu tegas menyatakan berhubung dengan dakwaan katanya Jolo tidak membuat kesalahan, hanya meminjam duit dan sebagainya. Namun ini tegas daripada Ketua Polis Negara untuk meminta individu berkenaan iaitu ahli perniagaan dalam buruan iaitu Jolo itu untuk pulang ke Malaysia supaya kita dapat menyelesaikan dari segi isu dan juga dari segi pendakwaan yang ketika ini mungkin dilihat bergantung kepada saksi utama iaitu kepada Jolo ini sendiri. Dan kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Dan lagi satu tumpuan ketika musim tengkujuh hujung-hujung tahun ni adalah banjir. Kita dah bawakan mengenai bagaimana penguatkuasaan sekiranya berlaku banjir di Pantai Timur, dan ini berita yang baru saja kita laporkan semalam iaitu beberapa kawasan di sekitar pusat bandar di Kuala Lumpur telah dilanda banjir susulan hujan lebat sejak kira-kira jam 5 petang Selasa, dan menurut akaun Twitter rasmi Astro Traffic, radio trafik, keadaan itu menyebabkan beberapa kenderaan mengalami kerosakan dan keadaan lalu lintas turut terjejas, dan pengguna jalan raya juga berdepan kesesakan akibat banjir tersebut. Dan antara kawasan yang terlibat ialah Jalan Ampang, Jalan Munshi Abdullah, Jalan Taman Setiawangsa, Jalan Kuching, Jalan Tuanku Abdul Halim, Jalan Maharaja Lela dan juga Jalan Parlimen. Dan kalau kita boleh bawakan sikit gambar daripada kejadian semalam, itu merupakan banjir yang berlaku di sekitar Jalan Ampang dan juga beberapa jalan di pusat bandaraya yang mengakibatkan banyak kenderaan rosak dan juga terjejas, dan kita lihat juga ada kesesakan yang berlaku dan menyebabkan banyak kelewatan jalan juga berlaku di situ. Ini sebagai contoh adalah di Jalan Kuching. Dan ini adalah di Jalan Maharaja Lela. Nampaknya mungkin berlaku kesesakan sedikit kerana orang ingin mengelak daripada lopak-lopak air berkenaan. Dan turut dinyatakan adalah Jalan Duta, turut dinyatakan ini sekitar pukul 5.55 petang semalam, dan dipercayai kita difahamkan kejadian ataupun hujan lebat itu berlaku sekitar pukul 4 petang macam tu. Dan ini di Jalan Raja Chulan berdekatan dengan Museum Telekom. Dapat saksikan juga nampaknya ada banjir di situ dan kereta-kereta cuba mengelak daripada memasuki kepada lopak-lopak air berkenaan. Ini sekitar perkembangan pada semalam melibatkan kepada banjir kilat di sekitar ibu negara. Dan Gigi, kita juga membawakan perkembangan dalam masa yang sama, air pasang besar. Ya, dalam masa yang sama, Met Malaysia juga awal pagi ini telah memberikan satu amaran cuaca bahaya peringkat zon merah. Ini terlibat kawasan-kawasan di Pantai Timur, iaitu 4 kawasan di Terengganu, Besut, Setiu, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Dan kata Met Malaysia, amaran pada tahap bahaya itu menyaksikan hujan lebat akan berterusan sehingga Rabu ini. Dan dalam satu kenyataan yang telah dikemas kini pada 11.50 malam, amaran cuaca buruk jingga dikeluarkan sebelum ini telah dinaik taraf ke merah, dan hujan lebat di negeri-negeri Pantai Timur semakin berterusan dijangka melanda kawasan lain di Terengganu, Kelantan dan Pahang. Dan kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang terlibat ambil langkah berwaspada kali ini. Dan saya faham, kita difahamkan sebelum ini mereka sudah pun
membawa barang-barang yang penting ke tempat yang lebih tinggi. Dan kepada anda yang masih belum berbuat demikian, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran peringkat merah dan diharapkan semuanya berjaga-jaga. Anak-anak kecil anda di luar sana, yang penting adalah keselamatan dan juga kita juga kena pastikan kesihatan masing-masing juga dalam kita berhadapan dengan pandemik ketika ini. Kita dah bercakap mengenai hujan lebat di sekitar pesisir pantai barat, begitu juga dengan monsun yang berlaku di pantai timur. Namun satu lagi keadaan semasa pada ketika ini kita dapat saksikan juga sebagai contoh sebelum ini pada hari Ahad dan juga Isnin lalu terdapatnya kejadian air pasang besar di negeri, terutama di negeri Selangor. Dan kali ini juga air pasang besar ini turut terkesan kepada beberapa kawasan di daerah Pontian, termasuk di kawasan Tambak, Pekan Kukup dan juga Taman Negara Tanjung Piai pada Selasa yang dinaiki air berikutan fenomena air pasang besar ini. Dan dapat saksikan ini laporannya di astroawani.com, di mana Pegawai Pentadbiran Awam Daerah Pontian Muhammad Nur Hafizul Nordin berkata fenomena itu menyebabkan air naik setinggi 3.5 meter sekitar pukul 11.23 pagi semalam. Bagaimanapun katanya, air mulai surut sepenuhnya pada 6.38 petang berikutan cuaca yang semakin baik, dan beliau berkata pihaknya masih melakukan pemantauan di beberapa kawasan, antaranya di pintu kawalan pasang surut Tampuk Laut, Tambak Pontian dan juga serta Sungai Peneruk. Jika sebelum ini kita bawakan air pasang besar, kejadian air pasang besar di negeri Selangor, banyak usaha yang dijalankan oleh pihak-pihak dan juga anggota penguatkuasa sebagainya seperti bomba dan sebagainya. Begitu juga dengan Jabatan Sariran dan Pengaliran juga bertindak untuk membuat benteng ataupun ban bagi mengelakkan daripada air daripada laut ini melimpah ke kawasan-kawasan perumahan ataupun di kampung-kampung dan sebagainya. Dan ini telah pun diperincikan sebelum ini, Gigi. Ya, kita bawakan juga ini kes baru di Malaysia untuk kes COVID-19, yang mana Malaysia mencatatkan kes baru 4 digit 5 hari berturut-turut. Dan kalau kita lihat semalam, Malaysia terus mencatatkan kes positif harian 4 digit, iaitu 1,210 kes baru telah dilaporkan, menjadikan jumlah kes keseluruhan dalam negara kita adalah 49,730 kes, hampir ke angka 50,000 kes. Dan Tan Sri Dr. Nur Hisham dalam satu pernyataan berkata negeri di sekitar Lembah Kelang merekodkan 518 kes positif baru, dan daripada kes tersebut sebanyak 206 kes dilaporkan di Kuala Lumpur adalah dari kluster Tapak Bina Daman Lela yang kesemuanya melibatkan bukan warga negara. Sebanyak 142 kes yang dilaporkan di Selangor pula adalah kluster Teratai yang melibatkan 131 bukan warga negara. Dan kalau kita lihat pula Sabah merekodkan 499 kes baru, yang mana 122 dari kluster penjara Sandakan, 106 pula dari kluster baru kluster Avenue, 170 dilaporkan daripada kes-kes yang berkaitan kluster-kluster di penjara yang melibatkan ada kluster Tembok, kluster penjara Kepayan, kluster penjara Seberang Perai. Itu antara perinciannya, dan jumlah kematian juga mencatatkan sebanyak 5 semalam, menjadikan keseluruhan adalah 318 kematian. Dan kalau kita boleh lihat perinciannya, kematian melibatkan warga negara 3 lelaki, 2 perempuan, yang mana lelaki paling berusia adalah 80 tahun, mempunyai sejarah penyakit darah tinggi dan juga asma. Itu antara perincian jumlah kematian semalam. Betul, dan kita juga ingin melihat kepada kawasan-kawasan yang terjejas ataupun yang merekodkan juga dari segi peningkatan kes COVID-19, terutamanya kita menumpukan kepada kawasan di Lembah Kelang, dan di mana jika sebelum ini kita dikejutkan di Kuala Lumpur angka kes jangkitan lebih tinggi daripada di negeri Sabah. Dan ini laporannya di mana KKM telah pun mengeluarkan satu map di mana anda boleh saksikan kawasan-kawasan yang mencatatkan jumlah tertinggi COVID-19, terutamanya kita menjurus kepada di Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya, dan di mana ini segambut terdapat 225 kes baru, dan Ceras 5 kes, Batu 1 kes, dan di segambut ini kita menyaksikan
kepada kluster Daman Lela itu, iaitu kluster di tapak bina, dan kebanyakan kluster-kluster yang wujud di ataupun kluster-kluster yang masih aktif di Lembah Kelang ini adalah kluster melibatkan kluster kerja. Jadi ketika PKPB dijalankan, orang dibenarkan untuk bekerja dan sebagainya. Jadi wujud pula kluster-kluster yang baru, walaupun kita menyaksikan ada sekatan-sekatan yang dijalankan, semestinya memerlukan satu penguatkuasaan yang baru bagi kita melihat semula bagaimana keberkesanan PKPB ini dalam kita mengurangkan kes COVID-19 itu sendiri. Ya, itu juga turut diakui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengatakan bahawa peningkatan mendadak kes COVID-19 di negeri-negeri di Lembah Kelang sejak kebelakangan ini adalah disebabkan oleh peningkatan kes berkaitan dengan tempat kerja. Dan katanya ini berikutan ketiga-tiga negeri iaitu Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya adalah pusat tumpuan warga pekerja, dan keberatan penduduk di negeri-negeri ini juga adalah menjadi salah satu faktor meningkatnya kadar kebolehjangkitan atau penularan penyakit COVID-19. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat turut tular juga mengenai apabila orang ramai yang menyebarkan beberapa keping gambar yang menunjukkan pekerja warga asing yang masih bekerja meskipun dikenakan pemakaian gelang merah jambu. Dan ini penjelasan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham yang meminta orang ramai supaya mendengar penjelasan daripada pihaknya terlebih dahulu sebelum memberikan komen mengenai isu tular yang tersebar pantas di media sosial. Dan menurut Dr. Noor Hisham, dalam satu kenyataan berkata pekerja tersebut masih boleh bergerak dalam kawasan tapak pembinaan berkenaan kerana mereka merupakan saringan surveillance ataupun saringan pemantauan dan bukan saringan kontak rapat. Dan katanya jangan komen dulu sehingga dengar penjelasan ini. Dan sebenarnya seramai 264 daripada 273 yang telah disaring adalah melalui saringan pemantauan tapak bina, dan mereka berada dalam kawasan tapak bina itu, tidak keluar daripada tapak bina. Dan gambar itu juga menunjukkan mereka berada di kawasan tapak pembinaan. Dan ini kita boleh lihat dalam muka hadapan News Straits Times yang mahu perkara ini atau apa yang berlaku di Lembah Kelang, peningkatan kes ini, untuk semua kepada kita mengambil rasa tanggungjawab dan juga lebih-lebih lagi dengan apa yang dilakukan oleh KKM ketika ini untuk ambil langkah berjaga-jaga kerana kita tahu kes di Lembah Kelang juga meningkat dan kebanyakannya adalah di tapak binaan, dan pastinya ramai gusar mengenai perkara ini, tapi apa pun perlu mendengar penjelasan daripada KKM mengenai apa yang berlaku ketika ini. Betul, dan turut dinyatakan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham adalah beliau menjelaskan bahawa pada 13 November 2020 hingga 15 November 2020, pemaju sendiri telah pun memberhentikan operasi buat sementara waktu, dan katanya pemaju menghentikan operasi bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pembersihan dan juga menyah cemar sehingga keputusan saringan diperoleh pada 15 November. Ataupun dia kata release order ataupun pelepasan dan pemotongan gelampin telah dilakukan pada 15 November jam 11 pagi di tapak berkenaan, dan hasil daripada saringan itu mendapati satu kes positif sahaja, tetapi kes ini tidak tinggal di tapak bina tetapi menetap di luar tapak bina. Dan itu melihat kepada ulasan daripada Tan Sri Dr. Noor Hisham, melihat kepada apa yang telah pun diviralkan oleh orang sebelum ini, mereka pakai gelang pin tidak sepatutnya berada di kawasan tempat umum dan sebagainya. Jadi ini telah pun menjernihkan keadaan, dan mereka ini sebenarnya dibenarkan kerana mereka masih lagi berada dalam kawasan ataupun mereka merupakan surveillance saringan surveillance itu sendiri kerana masih lagi menunggu kepada keputusan COVID-19. Ya, kita harapkan dengan penjelasan ini dapat melegakan sedikit kegusaran rakyat di luar sana. Dan apapun kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawakan sedikit perkembangan politik dan juga perkembangan di Dewan Rakyat semalam. Bertemu lagi dalam Awani Pagi, dan ini berita yang anda perlu tahu hari ini. Semalam, kalau kita boleh lihat, paparan akhbar berita harian hari ini ada memaklumkan bahawa semalam 46 termasuk 27 pegawai immigration telah ditahan berikutan sindiket salah guna cop keluar masuk sempadan negara, dan SPRM telah menahan 46 orang termasuk 27 pegawai immigration disyaki terbabit dengan sindiket yang menyalahgunakan cop keluar masuk sempadan
negara. Suspek telah ditahan dalam obselat di sekitar Lembah Kelang, Johor, Sabah dan Sarawak. Sindiket itu dipercayai menggunakan kaedah pasport terbang dan penyediaan kaunter khas di pintu masuk negara untuk pendatang asing tanpa izin yang disenarai hitam atau tempoh visa sudah tamat dengan kadar caj antara RM500 hingga RM6,000 seorang. Dan mereka ni boleh kita gelar sekiranya mereka ni bersalah, mereka ni boleh kita gelar sebagai pengkhianat kepada negara kita kerana membenarkan ataupun kerana membolehkan orang-orang yang tidak sepatutnya berada masuk ke dalam negara kita tanpa permit yang sah dan sebagainya boleh masuk. Dan sekaligus ini menambahkan lagi kegusaran apabila kita berdepan dengan COVID-19 ini. Kita kalau boleh kita nak mengekang daripada orang-orang luar ataupun warga asing tanpa izin ini untuk masuk ke dalam negara kita kerana kita tidak tahu mereka ini mempunyai ataupun saringan kesihatan mereka ini sama ada mempunyai COVID-19 ataupun tidak kerana mereka ini tidak disaring. Jadi ini adalah satu keperluan untuk kita melihat balik kepada sistem di mana pintu sepadan kita mungkin lagi diperketatkan untuk kita mengawal kemasukan parti ini sendiri ke dalam negara kita. Dan kalau kita lihat rentetan sebelum ini ada satu kluster yang berlaku apabila melibatkan parti itu sendiri dan apabila kebanjiran parti di dalam negara bertambah pula dengan pandemik COVID-19 berlaku pula kluster ini yang akan masalah yang akan dihadapi oleh negara sendiri. Betul. Yang mana parti perlu dibawa pulang dalam masa yang sama mereka yang disaring mempunyai COVID-19 perlu diasing dan ia menambahkan lagi kos kepada negara dalam membawa pulang mereka, memberi rawatan sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Itu sebenarnya yang berlaku implikasi daripada perkara-perkara seperti ini. Dan dalam masa yang sama kita bawakan mengenai semalam juga ada diumumkan penemuan Moderna iaitu vaksin COVID-19 yang dikatakan tahap keberkesanannya adalah 94.5% dan ini sedikit reaksi daripada pakar perunding mikrobiologi perubatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM Profesor Dr. Zambari Sakawi berkata penemuan vaksin daripada firma bioteknologi Amerika Syarikat itu Moderna Incorporated pada Isnin merupakan satu pengumuman yang amat memberangsangkan dan katanya pengurusan logistik melibatkan vaksin tersebut amat mudah dan ujarnya penyimpanan vaksin Moderna tidak memerlukan suhu yang terlampau sejuk berbanding vaksin yang diumumkan oleh Pfizer dan BioNTech sebelum ini dan katanya adalah penting untuk mekanisme rantaian sejuk daripada kilang sehingga ke tempat ia diterbangkan seperti di lapangan terbang dan seterusnya di fasiliti vaksin. Dan tambahnya kita kena pastikan bahawa rantaian itu tidak terjejas, perlu sentiasa sejuk dalam keadaan yang dipastikan. Sebelum ini beberapa reaksi juga telah kita kumpulkan mengenai penemuan vaksin Pfizer oleh firma BioNTech sebelum ini dan katanya antara yang dirisaukan adalah bagaimana kita nak menyimpan vaksin ini sekiranya sampai ke Malaysia kerana itu pun memerlukan kos yang amat tinggi kerana perlukan tempat khas untuk vaksin daripada Pfizer dan BioNTech ini. Tapi dalam penemuan vaksin Moderna ini penyimpanannya tidak perlu dirisaukan seperti kata pakar Profesor Dr. Zambari ini. Betul, itu melihat kepada perkembangan vaksin di mana kita selepas ini juga akan mengetengahkan ataupun akan memberikan perhatian kepada akses untuk kepada vaksin itu dan apa yang telah diperincikan oleh Menteri Mosty sebelum ini juga keutamaan akan diberikan kepada petugas Barisan Harapan dan difahamkan sekitar 70% kepada rakyat Malaysia akan diberikan vaksin dan sebagainya. Itu telah pun diperincikan sebelum ini dan kita nak melihat kepada PKPB iaitu usaha kita untuk mengekang penularan COVID-19 utamanya di Lembah Kelang dan juga seluruh negara sebagai contohnya dan beberapa negeri tidak dijalankan PKPB dan kita melihat kepada satu lagi isu di mana seorang yang berhormat didakwa telah pun melanggar PKPB dan sebagainya dan ini penjelasan yang diberikan oleh beliau iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ketari yang Syafura Osman telah pun mengesahkan beliau telah diarah supaya menjelaskan kompaun kerana melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKPB di Selangor baru-baru ini di mana yang Syafura berkata beliau akan menjelaskan bayaran kompaun itu dalam masa terdekat dan pihak polis memaklumkan bahawa kes terhadapnya itu dianggap telah pun selesai. Dan sebelum ini viral ya, ramai mempertikaikan kenapa YB ini boleh berkelah di tepi pantai bersama rakan-rakan, tidak memakai mask dan sebagainya. Dan kepada yang berhormat, sila jalankan tugas anda.
elakkanlah daripada melanggar SOP-SOP. Kalau anda nak rakyat ikut SOP, anda Ya. mestilah patuhi kepada SOP-SOP ini. Ya, ironinya ya, YB Rara yang kita kenali YB yang syuhurah ni sebagai YB Rara di media sosial dikecam selepas memuat naik Instagram gambar beliau, dan ironinya beliau sebelum ini sangat aktif mengecam pemimpin-pemimpin politik lain yang melanggar SOP, dan ini merupakan saya kira satu pengajaran jugalah kepada semua. Dalam anda mengata kepada orang, pastikan anda juga mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Dan kita nak bawakan sedikit perkembangan Belanjawan 2021 yang mana semalam turut dibahaskan rang undang-undang pembekalan Belanjawan 2021 oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang mempersoalkan unjuran pendapatan Belanjawan 2021 dan menyifatkannya sebagai tidak begitu realistik, dan katanya belanjawan itu seharusnya menepati aspirasi memperjuangkan kebajikan rakyat, pemulihan ekonomi negara dan pembendungan efektif wabak COVID-19. Dan katanya beliau harapkan agar kerajaan dapat segera memperbaiki kelemahan bagi memastikan ianya lebih efektif, terutamanya dalam pengurusan pandemik dan ekonomi negara. Dan kalau kita lihat sebelum ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mempunyai nada yang sama yang mempersoalkan mengenai fokus belanjawan 2021 itu, dan juga bertanyakan soalan yang sama, di mana dapat duit untuk membiayai belanjawan kali ini. Betul, dan katanya juga ramai daripada parti-parti pembangkang menyatakan mereka hanya akan menyokong Belanjawan 2021 sekiranya ia adalah benar-benar mengenai COVID-19, dan luar daripada COVID-19 itu mereka tidak akan menyokong. Semestinya memerlukan kepada perubahan ataupun kepada ialah kita nak mengubah belanjawan sebelum ini kita telah pun bentangkan, dan kali ini mungkin ada beberapa perkara perlu diubah dan sebagainya untuk kita mendapatkan sokongan daripada semua ahli parlimen, terutama daripada pembangkang itu sendiri. Dan beliau juga sebelum ini telah pun lantang menyuarakan mengenai jasa dan sebagainya, mengapa ia perlu diberikan dana yang begitu besar, dan ini telah pun dilihat semula, dan ramai juga pihak telah pun menyatakan pandangan masing-masing melihat kepada keperluan pada masa kini untuk kita memberikan satu peruntukan yang agak besar kepada jasa itu sendiri, Gigi. Ya, dalam masa yang sama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga dalam perbahasannya juga menggunakan perkataan tidak realistik kepada belanjawan kali ini, walaupun ia dilihat satu belanjawan yang menelan kos ataupun belanja yang lebih besar daripada belanjawan-belanjawan sebelum ini. Tapi itu saja yang kita boleh bawakan dalam jam ini. Untuk itu saya Gigi Ahmad. Saya Hafiz Roslan. Assalamualaikum. Selamat.